Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya nak share sikit kepada anda semua berkenaan dengan Hamzah Wasal. Pertama sekali, sebelum kita nak tahu apa itu Hamzah Wasal, kita kena kenal bagaimana huruf Hamzah Wasal tu. Apakah ia Hamzah Wasal sebenarnya? Hamzah Wasal adalah apabila alif ada huruf macam sad dekat atas, tapi sad tanpa kepala, separuh ya. Jadi ini merupakan Hamzah Wasal. Dan Hamzah Wasal, kalau kita tengok, kita tak tahu dia baris atas ke, baris bawah ke, ataupun baris depan. Jadi kegunaan Hamzah Wasal ni adalah kita perlu belajar untuk mengenal pasti sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Okey, dia ada beberapa, lebih kurang tiga perkara yang kita perlu tahu mengenai Hamzah Wasal. Okey, pertama sekali, adakah Hamzah Wasal tu bersebelahan dengan lam ataupun tidak? Okey, yang kedua, adakah Hamzah Wasal bersebelahan dengan Hamzah? Yang ni yang special lah. Okey, yang ni kita buat petak oren. Yang ni special. Yang ni nanti saya cuba terangkan. Okey, yang lazimnya, adakah Hamzah Wasal bersebelahan dengan lam ataupun tidak? Hamzah Wasal tidak bersebelahan dengan lam, tapi mungkin huruf lain. Okey, sekiranya Hamzah Wasal bersebelahan dengan lam, akan ada baris dia, dan sekiranya bukan, ada juga baris dia. Tetapi sekiranya Hamzah Wasal bersebelahan, kita bertemu dengan Hamzah, maka dia ada special case. Ada di surah Al-Ahqaf ayat 4. Nanti insyaAllah saya tunjuk. Okey, jadi kita tengok dulu yang pertama, apabila Hamzah Wasal bertemu dengan lam. Baik, kita boleh semak pada surah Yasin. Surah Yasin ayat yang ke-65. Okey, kita tengok dia punya kalimah. Baik, kalimah ni pertama sekali kita tengok Hamzah Wasal. Hamzah Wasal bersebelahan dengan huruf lam. Bersebelahan dengan huruf lam. Kita tengok ada huruf lam di sini. Maka apabila Hamzah Wasal bersebelahan dengan huruf lam, maka alif ni dia akan berbaris atas. Jadi bila Hamzah Wasal bersebelahan dengan huruf lam, dia akan jadi baris atas. Jadi bacaan dia adalah al-yauma. Al-yauma. Berbaris di atas alif. Alif itu berbaris di atas. Dan bagi contoh yang kedua, okey, boleh tengok surah Yasin ayat yang ke-80. Muka surat yang terakhir bagi kalau dalam Al-Quran, muka surat bagi ayat yang ke-80 tu. Ada kalimah dia adalah ni. Baiklah. Macam yang sama, kita cek dulu sama ada Hamzah Wasal bersebelahan dengan lam atau tak. Kalau bersebelahan dengan huruf lam, automatik alif tu dia akan, bacaan dia berbaris di atas. Jadi bacaan dia adalah allazi. Dan atas ni adalah al-yauma. Okey, seterusnya, sekiranya Hamzah Wasal tidak bertemu dengan lam ataupun Hamzah. Okey, ini perkara yang lazim. Okey, kita boleh semak surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-24. Ayat ke-24. Kita tengok kalimah dia. Maafkan kalau buruk. Hamzah Wasal, pertama sekali cek ada huruf lam atau tak sebelah dia macam biasa. Dan sekiranya tak ada huruf lam di sebelah Hamzah Wasal, kita tengok huruf ketiga. Huruf ketiga bagi kalimah tu. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Dan kita tengok baris dia. Dia berbaris di mana?
sama ada di hadapan, di atas ataupun di bawah. Okey, di sini berbaris di hadapan. Okey, maksudnya apabila hamzah wasal tidak bertemu dengan lam dan kita akan lihat baris huruf ketiga dan sekiranya ia berbaris hadapan, maka hamzah wasal tu dia akan terbit berbaris hadapan. Jadi bacaan dia adalah unzur. Unzur. Dia akan turut berbaris hadapan. Okey, boleh tengok contoh lagi satu di dalam surah Al-Isra ayat ke-21. Al-Isra ayat yang ke-21. Cuma tambahan dia unzur kaifa. Unzur kaifa. Dia punya kalimah adalah macam ni. Unzur kaifa. Sebabkan sebelah huruf hamzah wasal tak ada huruf lam, jadi kita terus tengok pada huruf yang ketiga. Ni huruf yang ketiga dan ia berbaris hadapan, maka hamzah wasal kita berbaris hadapan. Okey, seterusnya kita pergi apabila huruf ketiga tak baris hadapan. Okey, kita tengok satu contoh. Kita tengok dalam surah Al-Isra juga ayat yang ke-14. Al-Isra ayat yang ke-14. Hamzah wasal macam biasa. Pertama sekali, macam biasa tengok huruf lam. Ada lam tak sebelah hamzah wasal? Kalau tak ada, kita terus semak huruf yang ketiga. Huruf ketiga adalah huruf ra dan berbaris di atas. Sekiranya berbaris di atas ataupun di bawah. Okey, ini bagi kes yang tiada lam sebelah hamzah wasal ataupun hamzah sebelah huruf hamzah wasal. Jadi kita guna kaedah ni. Kita tengok huruf ketiga dan sekiranya baris atas ataupun baris bawah, maka hamzah wasal kita akan berbaris bawah. Jadi bacaan dia adalah iqra. Iqra. Dia akan berbaris bawah. Okey, kita tengok contoh lain lagi. Surah Yasin, kita ambil ayat yang ke-21. Yasin ayat yang ke-21. Kat sini tak ada lam, jadi kita terus tengok huruf ketiga. 1, 2, 3. Kita tengok baris dia. Baris di bawah. Macam biasa, kalau baris di bawah atau baris di atas, maka hamzah wasal akan berbaris di bawah. Okey, itu untuk yang lazim. Nak satu lagi contoh? Okay, saya tunjuk surah At-Taubah ayat 9 lah. Okey, ni satu lagi contoh yang untuk yang lazim. At-Taubah ayat yang ke-9. Tak ada lam, tengok huruf ketiga. Terbaris di atas. Jadi hamzah wasal kita akan berbaris di bawah. Jadi bacaan dia adalah ishtarau. Berbaris di bawah. Okey, mari kita tengok apabila hamzah wasal bertemu dengan hamzah. Okey, ini merupakan special case yang selama yang saya belajar, yang saya tahu ada satu lah di surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Kalimah dia adalah okay, sekiranya kita tengok melalui kita guna formula secara lazim, maksudnya sekiranya tak ada lam, kita akan semak huruf ketiga dan tengok baris kan. Tetapi dekat sini special case sebab dia ada hamzah di sebelah hamzah wasal. Alhamdulillah. Lagi kita kena cut. Maksud dia dekat sini
apabila ada hamzah di sebelah hamzah wasal, kita tak boleh guna cara biasa. Hanya kita cara biasa tu yang kita tengok huruf ketiga dan kita tengok baris dia. Kalau secara biasa kita tengok baris dia, okey, baris depan. Jadi kita akan assume bacaan dia akan jadi alif baris depan. Tu ni. Tetapi sebabkan ini special case di mana hamzah wasal bertemu dengan hamzah, maka yang ni ya, alif akan berbaris di bawah. Dan hamzah tu dia akan hilang daripada sebutan. Dia jadi macam ya. Bayangkan kalau ya, cara sebutan kita. Okey, bacaan dia adalah itu ni. Itu ni. Maksudnya i dua harakat, ta waw tu dua harakat, nun ya baris di bawah ni dua harakat. Jadi secara asalnya ada hamzah, tetapi bila kita baca tak wujudnya hamzah dalam bacaan kita. Kalau wujud dia akan berbunyi itu ni, tapi dalam di sini apabila special case hamzah wasal bertemu dengan hamzah, kita akan hilangkan bunyi hamzah itu. Jadi bacaan dia akan jadi sebagai itu ni. Okey, ini merupakan case yang special. Okey. Tiga, kita recap balik. 3 perkara yang penting dalam ni. Pertama sekali, kita semak hamzah wasal bersebelahan dengan huruf lam atau tak. Kalau bersebelahan, alif tu dia akan berbaris di atas. Okey, kalau hamzah wasal tak bersebelahan dengan huruf lam, kita tengok huruf ketiga. Tengok baris huruf ketiga. Ketiga bagi kalimah tu. Dan kita tengok yang huruf ketiga tu berbaris apa. Kalau berbaris di hadapan, okey, ni kalau huruf ketiga ni berbaris di hadapan, maka alif kita akan turut berbaris di hadapan. Tapi sekiranya huruf ketiga berbaris di atas ataupun di bawah, maka alif kita akan berbaris di bawah. Okey, dan last sekali special case tu, yang kedua dan yang ketiga, apabila hamzah wasal bertemu dengan hamzah. Ni surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Okey, jadi yang tadilah bacaan itu ni. Okey, yang tu tak ada, saya tak buat nota lah, sebab kalau katakan berjumpa hamzah, baris bawah lah. Dan bacaan yang tadi itu ni, saya tulis kalimah dia lah. Okey, jadi dia akan berbunyi itu ni tanpa hamzah dan alif akan berbaris di bawah. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa pertanyaan, anda boleh ke bahagian komen, dan insyaAllah kalau saya tahu, saya cuba jawab. Dan kalau ada mana-mana kesilapan, saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.